Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kita kembali semula ke tutorial Halo Alkin. Start with question number 5. Tadi rehat sekejap sebab saya haus. So, mencari air. Siapa yang tengok pada bulan puasa, nasi koma lah. Siapa suruh tengok kan? Alright. Okay, so for question number 5, dia kata arrange the following compounds in order of increasing reactivity towards SN1 hydrolysis reaction. Explain your answer. So, seperti kamu, saya pun malah nak explain. So, saya akan cakap je lah, saya tak nak tulis. Okay. Tapi yang saya nak tulis sikit je lah saya nak tulis. Itulah Syarah nak tulis juga. Okay, ini adalah kelasnya secondary. This carbon bonded to another 2 more carbon. Okay, this carbon bonded to this carbon. So, this is primary. This one also primary carbon. But, dia involve, yang belakang ni kita ada benzene ring. Benzene ring. So, bila dia benzene ring, nantikan dia boleh buat delocalization of positively charged into the ring. Okay. So, kat sini, kalau ikut, dia minta SN1. So, kalau SN1, yang paling reaktif adalah tertiary carbocation. Tertiary carbocation followed by secondary carbocation and then primary carbocation. Last sekali kalau dia tak declare langsung. Itu yang paling tak reaktif. Okay. So, yang mana paling stabil itu paling reaktif. Paling banyak terhasil. Menghasilkan major product. Okay. So, yang paling stabil adalah ini. So, ini nombor 1 paling stabil, paling reaktif. Kemudian followed by secondary haloalkane. Then last sekali yang tengah-tengah ni lah. Dia primary dia primary haloalkane. Okay. Saya nak terangkan sikit dari segi macam mana dia nak stablekan dia punya positively charged into the ring. So, after kita buang dia punya BR ni, okay, apa yang berlaku, saya lukis sikit. Dia akan jadi macam ni. Buruk saya punya ring. Tak nak lah. Nak buat dia bonding. Bonding besar sikit. Okay. Single bond CH2 positively charged dekat sini. So, dalam kereta benzin, kita dah buat delocalization tapi dalam ring je. Sekarang kita nak buat pada luar ring. So, this double bond, dia akan pindah ke sini. Tak nampak macam ni lah, nampak kan? Dia pindah ke carbon, pergi ke bonding tu. Okay, hasil dia. Hasil lagi. Dah lapar. Berapa dah? 1 tengah hari, padang lapar. So, sini masih lagi kekal. So, double bond dah pergi ke sini dah. Ini masih lagi CH2. Sekarang positively charged dah pindahkan ke sini. Okay, and then you bolehlah buat you punya delocalization lagi. Sambung-sambung delocalize. Ni pindah sini, kemudian ikutlah. Macam kita buat dalam chapter benzene ring tu. Kita delocalizekan the ion, dia punya charge tu dalam kita punya ring. Proses dia sama je. Cuma saya tunjuk macam tu je lah. Malah nak tunjuk panjang. Okay. Alright. So, dia punya explanation, since saya malas nak tulis, saya ambil textbook, reader, and then paste. Panjang kan? Fahamlah sendiri kenapa saya malas nak tulis. Bawahkan sikit, kita nak kacau itu. And then, kita tukarlah sikit dia punya warna supaya dia nampaklah ini bahagian jawapan. Okay kan? Kuning cair tak sakit mata. Okay. So, dia kata kat sini, benzylic carbocation is the most stable because the positive charge can be delocalized over the extended pi orbital system forming 4 resonance structure. Okay. While secondary carbocation, yang pertama tu, secondary carbocation, is more stable than primary carbocation yang tengah-tengah. And then the more stable the carbocation, the more susceptible it is to nucleophilic attack. Therefore, the more reactive towards SN1 reaction. Okay, kenapa dia kata lebih reaktif? Sebab bila dia more stable, that carbocation ion
yang ion tu dia lebih terbentuk dengan kadar yang lebih lama. So lebih senang nukleofil nak serang karbon itu. Kalau dia jadi primary carbon cation, dia tu tak stabil. Maksudnya dapat je jadi primary carbon cation, dia akan tukar jadi benda lain dengan cepat. Dia tak nak stay pada bentuk carbon cation tu sebab dia tak stabil. Okay, that's why the more stable carbon cation, the more susceptible it is to nucleophilic attack. Ayat yang bawah tu. Lagi stable carbon cation, more susceptible, lebih senang for the nucleophilic to attack. Therefore, more reactive towards SN1 reaction. So, ini di jawapan lah. Settle bahagian atas. Penat explanation. Penat saya tulis. Type. Sorry, copy paste. Okay. Number 6. Arrange the following compounds in order of decreasing reactivity towards SN2 reaction with aqueous solution of NaOH. Okay. SN2 dia mesti kena guna strong nucleophile. Sekejap, pekak pakai dua-dua telefon. Right. Jomlah kita tentukan apa dia punya class of haloalkane for each of this compound. Siapa yang tak mahir nak tentukan, sila lukis. Paling kurang buatlah karbon. So, ni ada 2 CH3, CH, CH. So, 4 karbon. So, 1, 2, 3. Kat sini BR. Saya buat bawah sikit lah. Bagi ruang untuk menulis. Okay. Saya buat skeletal version. Kat sini BR. Dia ada 2 CH3. So, cabang ke sini lah. Kat mana saya punya karbon? Ni karbon saya. Karbon CH2. Kat sini CH. Ini CH3, tapi ni pun CH3. Ni saya punya BR. So, ini kelas dia. This is a satu. So, primary haloalkane. Next one, CH3 strip panjang ni. Macam ni je lah. 1, 2, 3, 4. So, ini saya punya BR. Kat mana saya punya karbon? Ini karbon saya pertama, CH2. Ini pun CH2. Ini pun CH2. Last sekali, CH3. So, ini juga adalah primary haloalkane. And the last structure is cabang 3, CH2. Ni, sini BR, sini CH2, CH3, CH3, CH3. Okay. So, mana saya punya karbon? Yang pertama yang bond dengan BR, this is CH2. This part is carbon sahaja. And then at this carbon, dia bond with 3 more CH3. Tu. Okay, boleh Okay. So, kat sini, kalau kita tengok pada kita punya structure. Okay. Ini pun primary haloalkane. Cuma beza dia, untuk yang tengah-tengah ni, dia memang kalau dia pindah pun dia akan dapat secondary sahaja. Tak faham apa yang saya sebut? Nak kena lukis? Okay, fine. CH3, sini. Atas ni ada H, kat sini ada... atas tu CH3, senang. Sambung atas. Okay. Up here we have CH3. So this carbon should be contain 1 more H. Bonded to CH2. BR saya dah buang, so saya gantikan dengan positively charged. Saya buang saya punya BR. This mechanism. Remove BR, dapatlah positive charge pada carbon yang itu. So nanti bila dia buat rearrangement, this hydrogen dia boleh pindahkan ke sini. Tapi anak panah daripada bonding ke daripada H. So daripada bond ni pindah ke sini. Dia akan buat rearrangement, dia akan dapat juga carbocation tertiary, cuma lambat sikit. Dia perlu buat rearrangement. This H. Okay. Next, untuk yang tengah-tengah, dia adalah CH3, CH2, CH2, CH2. Okay, saya padam satu saya punya H yang tengah-tengah ni, saya gantikan dia dengan single bond. Okay. And then sebab saya dah buang BR yang hujung sekali, this BR saya dah remove. Ini akan jadi carbon plus. So this is primary.
So kalau awak nak buat rearrangement, awak nak buat rearrangement pun H ni boleh lah jadi secondary carbon cation. Tapi dia tak nak carbon cation, dia nak SN1. Oh, silap. Apa aku merepek dari awal ni? Bye 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 bye. Okay, sila fast forward part tadi. Kalau kamu dah terdengar, sila abaikan part tadi. Biasalah, silap. Dia kata SN2. Saya lupa. SN2 mesti kena cara SN2 sahaja. Okay. Bila SN2, cara lukis dia lain sikit. Astaghfirullahalazim. Carbon. Dia kena lukis dia macam ni. SN2 kan. Okay, so kat sini BR. Atas ni sini kita punya CH2, H dengan H. Tadi saya ada CH and then dia bond dengan lagi dua carbon. Yalah, dua carbon. CH3, CH3. Okay, ni yang pertama. Gambar yang kedua. Sini BR. Ini ke belakang wedges dengan dash. Kat sini H, kat sini H. Dan saya ada CH2 dah ada. So CH2, CH2, CH3, single chain. Okay. Last sekali. Kenapa pula kalau merah? Okay, yang last ni ujung sekali ni. Carbon. Okay. So ini BR. Kat sini H, kat sini pun H. This is carbon yang tak ada H tu, carbon yang ini. This carbon dia bond dengan lagi 3 carbon dalam bentuk tetrahedral. So CH3, CH3 ini pun CH3. Okay. So kena bawakan lagi saya punya nombor 7 ni. Right. So yang mana? Janganlah di sini yang punya pun. Okay. Okay. Yang mana paling reaktif toward SN1? Yang paling tak terganggu dia punya carbon belakang ni. So awak kena ingat sebab SN2, saya sebut SN1 Okay. SN2, the nucleophile will attack from this behind area of the carbon. Ruang belakang carbon ni. Saya besarkan sikit lah nampak ni. But dia akan attack directly from behind carbon with single bond BR tu. So dia akan ganti kat sini. Carbon ruang tu lah. So lagi besar halangan yang ada dekat ruang tu, lagi susah dia nak bertindak balas dengan cara SN2. That's why dia prefer SN1 kalau tertiary. Okay. So untuk yang ni, yang paling open sekali ruang belakang tu adalah structure yang tengah-tengah. So ini paling reaktif. So this is our number 1, the most reactive toward SN2. Okay. Kemudian yang paling kurang kat sini sebab dia cuma ada satu saja H. Dia lebih kecil dia punya ruang dia tu. Okay, so this is nombor 2. Kan tadi. Okay, nombor 2 yang reaktif. Paling tak reaktif adalah yang ini. Sebabnya dia ada this part CH3, CH3, CH3. Dia sangat-sangat besar. So dia punya faktor adalah faktor steric effect. Steric effect. So this part yang ada C ni, nama dia adalah third butyl. Kalau kita buat naming lah, third butyl. So the third butyl group has the highest steric effect for structure number 3. Okay. So dia akan hinder apa yang ada dalam nota. Dia akan menyebabkan difficult for, kalau steric effect awak tinggi, so difficult. Okay, saya mana aja different pula. Difficult. Tulis je lah pun. Difficult for nucleophile to attack from
behind. Behind pula. Marah cuba English. Behind. Betul ke aku saja behind tu? Betul lah kot. Bukan behind B-H-I-N-D eh? Typo je. Behind. Kan betul? ND. Mestinya pen. Pen aku ke mana? Ha, sini. Cuba. Sekejap. Pen saya sudah gila. Dia D bukan E. Mana nampak macam betul. Okay. So, lagi besar stereo effect pada carbon ni, pada ruang belakang antara carbon dengan BR tu. Okay. So, high stereo effect difficult for nucleophile to attack from behind. So, dia akan jadi paling least reactive, paling tak reactive toward SN2. That's why dia prefer SN1 lah. Sebab soalan nak SN2, so kita kena explain guna cara SN2. Tapi soalan tak suruh explain, kenapa aku explain? Senang kau nak faham kan? Right? So kalau dia HHH, itu paling besar ruang dia nak serang. Paling reaktif. Start ada carbon cabang-cabang, jadikan straight. Straight chain dia lebih kurang stereo effect. Kalau dia sini H, itu paling kurang lah. H tu kecil. Okay. Kalau dia single chain, okey lagi. Start je bercabang, dah start mengganggu ruang-ruang kat belakang tu. Boleh? So ini yang paling reaktif, ini paling tak reaktif. Okay. Susunlah sendiri. Dia tak suruh explain pun, saya je yang explain. Penat. Okay, number 7. Name the alkyl halide below and classify as primary, secondary or tertiary haloalkane. Okay, senang saja kita lukis. Yang saya semua senang. Sini CH2 single bond Br, this CH2 bonded to carbon, this carbon bonded to another 3 more CH3. Make sure you bond dengan carbon. Alright, so nak tentukan kelas macam mana? Kelas apa aku merepek ni? Penat sebenarnya ni. Right, so this carbon dia cuma bond dengan this carbon. So it is a primary haloalkane. Selesai masalah. Dia suruh name. Naming start, this is carbon number 1, this is carbon number 2, this is carbon number 3. So 1 bromo 2 dimethyl propane. 1 bromo 2 dimethyl. Tak muat, make sure you sambung. Boleh lah. Bagi dia lurus. Okay. 1 bromo 2 dimethyl propane. Betul ke aku buat ni? 1, 2, 3. Macam betul. Okay, kalau salah sila betulkan saya. Okay. Next one. SN2 hydrolysis of CH3 3C CH2Br with aqueous solution of NaOH is 10 exponent 5 times slower than the hydrolysis of CH3 CH2Br. Explain this observation. Saya explain dekat atas. Boleh kata refer previous question. Saya lukis sikit lah ya. Nak lukis ni make sure dalam bentuk tetrahedral. Dalam bentuk 3D. So dia CH2, sini H dengan H, kat atas ni adalah C bonded dengan lagi 3C. Ini adalah CH3, ini pun CH3, ini pun CH3. Sini kita punya Br. Okey, untuk CH3 CH2Br, sini H, sini H. Kat sini terus CH3, sini saya punya Br. So dia adalah faktor stereo effect. So this part dia punya stereo effect dia besar compare to dengan this part. Ni kecil je. Okay. Dia suruh explain kan. Yang ni boleh tak kalau saya nak copy paste je? Boleh kan? Terima kasih.
Penat lah nak naik panjang-panjang. Lenguh menulis. Insert export dulu, senang nak alih-alih. Tada. 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 Yo. Apa yang berlaku ni? Kenapa dia tak nak dari tepi? Sama je. Okay, fine. Whatever you... boleh pula kau. Oh, boleh. Saja tadi ketik tak nak. Okay, so ini dia punya explanation. SN2 is preferred by CH3, CH2Br yang sini. Yang ni. Yang belah sini punya. Okay. Rather than CH3, 3C, CH2Br. Okay. Okay. Dia katakan tadi saya kata pasal alkyl, sorry, dia punya steric effect. So, jom kita highlight. Both molecule are primary alkyl halide, but the reaction rate of CH3, 3C, CH2 is slower. Okay. Because the third butyl group, ni tadi third butyl group, that is bonded to the carbon which attached to the functional group halogen. So, yang besar third butyl ni bonded to carbon with halogen. Okay. Give greater steric effect, which makes it difficult for nucleophile to attack the carbon. Okay. Compared to CH3, CH2Br. Hence, the reaction rate is lower. Itu je lah ayat dia. Okay, so, itulah point dia. Sila Hadam. Bye. Nampak tak kerja mudah? Okay, nombor 8. Saya tak nak tengok dah yang tu. Kamu ambil lah dia punya PDF. Saya akan letak PDF dia pada description video. Dia nak salin lah. Apa print je lah. Daripada situ. Okay, nombor 8. State the types of mechanism involved in the following reaction. Oh, sorry, tak ada S. State the type of mechanism involved in the following reaction. Kelas dulu. Oh, dia suruh state the type je, bukannya mechanism. Suruh nyatakan saja SN1 ataupun SN2. Oh, ini mudah. This carbon bonded to 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon. So, it is a tertiary haloalkane. Tertiary haloalkane. Haloalkanes. Makin pelik saya punya tulisan. Apa ni? Double L pula. Haloalkanes. So, bila tertiary haloalkane, dia prefer guna cara SN1. Okay, paste. Draw all structural isomers of C4H9Br. Which of the isomers react most rapidly with aqueous NaOH through SN1 reaction? Choose 2 isomers which can react with KOH in ethanol to produce the same alkene. Banyak soalan ni. Soalan ada 3 ni. Okay, yang pertama, draw all structural isomers. Saya buat guna skeletal boleh? 5 ruang sebenarnya skeletal ni. C4H9Br. So 1, 2, 3, 4 je. Saya nak check dulu. This is Br. H9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, semua single bond lah maksudnya. So C4 kan. 2, 3, 4. Bond dengan Br. So 1, 2, 3, 4. This is C4H9Br yang pertama. Dan kita akan buat kita punya, kita label lah. Ini structure A. Okay. Dan saya potong belakang tu. Ini Br. Saya pindahkan karbonnya ke sini. Ini structure B. Dan saya pindahkan. Saya buat chain yang seterusnya. Saya pindahkan dia ke sini. Ini structure C. Structure D apa jadi? Oh, pindahkan. Ting, ting.
Okay, ini adalah struktur D. Okay, draw all isomers of C4H9B. Ini je yang ada. A, B, C, D. 4 struktur. Okay. Which of the isomers react most rapidly with aqueous NaOH through SN1? Okay. SN1 mesti nak guna, kalau SN1 dia mesti nak guna tertiary paling stabil, followed by secondary and primary and yang tak ada kelas. So yang tertiary adalah struktur D. So D. Best cerita. Isomer D. Jangan buat D je. Tulis betul lah. Isomer D. Choose two isomer which can react with KOH in ethanol to produce the same alkene. Okay. So ini KOH in ethanol to produce same alkene. So daripada haloalkane HX, dia akan produce alkene carbon-carbon double bond. Jom kita tengok struktur yang hampir sama. Struktur B dengan struktur D. Depan saya lah. Okay. Isomer B and D. Kenapa B and D? Okay, kalau struktur B, saya letak kat sini Struktur B dia macam ni. Dia macam Y ni, dia ada tarik sikit ni untuk ni BR. Struktur D. Ini struktur D. Ni BR. Okay. Lepas kita bawa keluar BR, so saya lepas kita potong BR ni, saya padam Lepas saya dah padam BR, dah buat bonding. Okay, untuk struktur B, positively charge dia kat sini. Okay. Untuk struktur D pula, lepas saya potong BR, ini, so dia akan jadi tertiary carbonic ion. Sini dia punya positive charge kat situ. Okay. So, kalau kita buat double bond, katakanlah saya tak, even though saya tak buat rearrangement pun kat sini pun, okay, saya buat double bond terus, saya akan dapat double bond kat situ. Buruklah pula double bond tu. Double bond dia kat sini. Kalau yang ini, saya buat dekat mana-mana carbon pun, katakan saya buat dekat atas ni, sama. So, dia akan jadi, Allahu Akbar, apakah itu? Sama jugalah. Even though by right, bila kita dapat macam ni, sebenarnya kita kena buat dulu rearrangement sebenarnya. Bila buat rearrangement, dia akan jadi Y positive charge. So, dia akan dapat same tertiary carbonic ion antara B dengan D. So, you akan dapat bentuk yang sama nanti. Okay, so ini dari segi reason lah. Kenapa dia sama. Same alkene. Dia akan produce same alkene. Itu reason. Tak faham, rewind balik apa yang saya sebut. Okay. Tak faham juga, buat dia punya mekanism, buat dia punya produk, dan you compare. Okay, you dah belajar alkene kan? Okay. Buka balik nota tu. Tak nak ulang lah benda yang sama banyak kali. Okay. Seterusnya, nombor 10. Outline the synthesis of the following compounds. Outline the synthesis. 2,3-dibromobutane from 2-butene. 2-butene. 4 carbon double bond at position number 2. So, tengah-tengah ni ada double bond. Okay. Dia nak dibromo, 2 Br. So, kita tambahkan dengan Br2. Nak panah. Remember, Br2 tak boleh wujud sebagai Br2. So, dia perlu dissolve in a solvent dichloromethane. So, apa hasil dia? Sebab dia masukkan BR, tak ada rule apa-apa, makan nikah ke apa, tak ada. So, buka double bond, masukkan Br. Sini pun masukkan Br. So, this is 2,3-dibromobutane.
So satu step sahaja. Next. Bromocyclohexane from cyclohexene. Cyclohexene. Cyclic double bond. Bromocyclohexane. So dia guna satu JBR, bukannya dibromo, dia kata bromo sahaja. So kita guna HBr. HBr tak perlu solvent, so macam tu sahaja. So bila buat skeletal, kenapa makin buruk skeletal aku? Adakah faktor kelaparan? Ya, silapa. Sini BR, kat sini H. Tapi sebab dia kan dia adalah skeletal, so janganlah tulis H tu, saya pandang balik lah. Macam tu je. Tamat. Mudah kan? Kimia itu mudah, insya-Allah. Okay, number 11. Grignard reagent is an example. Dah nak habis dah ke? Yang nombor 11. Oh, dah nak habis dah. Sekali orang je lah bagi habis. Grignard reagent is an example of organometallic compound which is very useful in the synthesis of many organic compounds. Okay. Show the preparation of Grignard reagent from bromoethane. Grignard. Guna apa? Mg. Magnesium drag ether. Okay. Saya ingat. So dia kata from bromoethane. Apa dia bromoethane? Ethane how many carbon? 3. Salah. Ethane 2. CH3, CH2, bromo, Br. Make sure R kecil, jangan buat R besar. Hari tu makin assignment, siapa lah buat B besar, R pun besar. Dah hantar kan? Salahkan je lah. Okay. Untuk Grignard reagent, so your haloalkane must react with magnesium. Magnesium tak boleh dia macam ni saja, dia mesti in dry ether. So dry ether. So apa hasil dia? Okay, dia akan jadi CH3 single bond CH2. Sekejap nampak tak kami tulisan ni sebenarnya? Oh, nampak. Okay. Lepas tu dia bond ke? Sekejap, dia bond, rasa bukan bonding, dia rapat je. Dia boleh tak nampak bond? Mata Asad. Where is my notes? Oh, saya buat dalam bentuk condense. MgBr. Macam tu je lah. Okay, so saya padang, saya buat dalam bentuk condense. Selamat sikit. Sama dengan nota. Nota saya lah. Okay. Okay, macam tu. So, kalau saya tukarkan color untuk magnesium ni, akan jadi color hitam. Okay. Ini CH3, CH2, Br kan? Okay, so dia akan masuk tengah-tengah ni. Dia akan putuskan bond. Dia, macam tu lah. Dia masuk tengah-tengah. Dia jadi orang tengah. Dia jadi orang yang ketiga dalam bonding, dalam hubungan antara CH2 dengan Br. Dia duduk tengah-tengah tu. Tompok Mg. Okay. So ini yang kita panggil sebagai Grignard reagent. Grignard reagent, nama orang tu. Okay. Kena huruf besar, tak boleh huruf kecil. Dia nama orang. Walaupun orang tu dah mati, kita kena hormat dia. Thank you. Alright. So, untuk Grignard reagent mesti kena guna magnesium dalam dry ether. Tu je. Tak boleh guna, jangan guna potassium, tak boleh. Magnesium je. Yang lain tak diajar. Okay, seterusnya. Use the above Grignard reagent to prepare the corresponding alkane, alcohols and carboxylic acid. Banyak hasil dia ni. Laparnya. Sikit lagi. 1:20 lagi azan. Oh, apa? Dah zuhur dah. Okay. CH3, CH2, ada Grignard reagent, MgBr. Untuk tukar kepada alkane, dia cuma perlu bertindak balas dengan hidrolisis sahaja.
H3O+. Okay. Atau kadang-kadang ditulis sebagai H2O/H+. Benda yang sama lah. Dia hidrolisis So, apa hasil dia tu dapat CH3 CH3. Tu je. MgBr tu keluar. Allah, lazan. Kejap. Saya azan phone. Dapat Okey, habis. Tu. Dan kalau awak nak balancekan, dia akan dapat kat sini MgOH. Oh, tak muat. Ya, muat balik. BR. Tu set produk MgOH-BR adalah set produk untuk yang bawah tu. Itu yang alkohol pun sama. Okey. So ini alkane daripada CH3 daripada haloalkane CH3 CH2Br convert into Grignard reagent CH3 CH2 MgBr followed by hydrolysis terus dapat alkane. Alkane nak jadi haloalkane kita buat free radical substitution. Nak jadikan dia alkane balik semula kena guna dulu Grignard baru boleh hydrolysis. Okey. Next, nombor 2 dia panjang sebab dia ada primary, secondary and tertiary alcohol. Jadi lah soalan bagi panjang. Marah pula aku. Okay, saya buat kat sini lah. CH3, CH2, MgBr. Okay, yang pertama primary kan. So, dia kena react with methanol. Methanol. So, tak mendengar pun. Okay, dia adalah C double bond O. Kat sini H. Dekat sini pun H. Okay. So, bila dia react dengan methanol, apa hasil dia? Ini tengah-tengah lah, belum hasil lagi. Saya pula blank. CH3, CH2. Okay, dia akan bond terus pada carbon yang ada double bond O tu. Okay, carbon ni kan tadi ada 2H. So, kat sini H yang pertama. Okay. Kat sini O, kat sini H. Kan dia ada 2H kan? Sekejap, mana H yang saya nak alat tadi? Okay, saya nak alat. Okay. H ini jadi H ini dengan H ni. O tu jadi apa? O dia akan jadi OMgBr. OMgBr. Okey. Kemudian kita buat hydrolysis. Alah, tak muat lah pula. Itu macam mana saya nak kecilkan? Saya padam dulu sebab saya nak kecilkan saya punya tulisan ni. Bagi dia muat sebaris. CH3, CH2 tak payah buat bonding. Carbon, okay, kat sini H, yang bawah ni pun H. Kat sini adalah oksigen. Daripada ni yang ni tadi. Alright. Highlighter kuning untuk H dengan H. Okay, saya guna highlighter yang color hijau. Okay. So, ini saya punya O, inilah saya punya O. Sama kan? Yang ni tak ada O. So, apa hasil dia? So, yang belakang punya MgBr ni akan pergi ke sini. So, MgBr. Okay. Lepas tu, nak jadikan dia alkohol, kita cuma perlu buat step terakhir hydrolysis. Hydrolysis maksudnya kita react dengan H3O+, macam yang atas tadi. Bila kita buat hydrolysis, MgBr, kita bawa keluar, kita gantikan dengan H. So, this MgBr is removed with substituted with hydrogen. Dapatlah alkohol kat situ. So, dia akan jadi CH3, CH2, CH2OH. Okay, so yang color hijau OMG ni jadi OH. Carbon yang ada 2H kuning tu, itulah kuning dia yang sebelum ni. Ni tadi H2 tadi tu. Okay, so ini yang kita namakan sebagai primary alcohol. Kenapa primary alcohol? Sebab this carbon is carbon primary. OH bonded to primary carbon, jadilah primary alcohol. Selesai yang pertama, dia minta secondary alcohol pula. Okay.
Untuk secondary alcohol, kita perlu react with aldehyde. So, CH3, saya ambil satu CH3, C double bond O, H. Okay, saya nak highlightkan saya punya saya punya H dengan O. So, okay. So, bila kita buka kita punya bond, kenapa? Oh, salah ambil, sorry. Okay. CH3, CH2, bond. Okay. Ini kali hitam kan, so guna kali hitam juga. C. Okay, ke atas ni ada H, bawah ni dah jadi CH3. Sini akan jadi single bond O. O apa? OMG. PR. Okay. So, yang mana yang tadi yang saya highlight tadi tu? This is hydrogen dengan oksigen. Yang belakang tu saya punya CH3. Yang ni, inilah saya punya CH3. Nampak kan? Hitam daripada yang tengah-tengah tu, merah yang belah asalnya lah daripada guna reagent. Again, kita buat hydrolysis. Bila buat, kita guna H3O plus ataupun H2OH plus. This MgBr keluar gantikan dengan H. Okay. So, saya akan dapat CH3, CH2, single bond, CH. Sini masih lagi ada CH3 kat bawah. Ni dah jadi OH. Okay, so bila kita tengok dekat sini, kita punya carbon dah jadi secondary carbon. Bonded to 2 more carbon. So, this is a secondary alcohol. Tergerak sekali. Okay, last one kita nak producekan tertiary alcohol. Saya lupa nak letak nama. Okay, ini tadi nama dia metanal. Metanal, itulah kan. Ini pula ethanal aldehyde. Okay. Last one, kita nak react dengan ketone. CH3, C double bond O, CH3. So, bila guna ketone, contoh kalau ini saya guna propanon. Guna apa-apa pun, yang penting ketone. Sama juga dengan ethanal. Nak guna propanal ke, butanal ke. Janji dia aldehyde, dia akan jadi primary secondary alcohol lah. Saya tambah kat sini sikit. Aldehyde, salah agent. HYDE. So this CH3 part kita boleh tukar dengan R group, sebarang alkyl group. Metanal je wajib metanal sebab untuk primary alcohol mesti metanal. Ni tak boleh tukar lah. Yang ini pun saya boleh gantikan dengan apa-apa ketone. Propon pula. Ketone meaning yang ni nak gantikan dengan R. Ni nak gantikan dengan R double prime. Maksudnya sama ke berbeza ke tak tahu. Yang penting carbon. Okay. Alright. Kita nak gantikan dengan cepat sebab saya dah lapar. CH3, CH2, CH3, CH2, single bond. Dia berhubungan kali hijau, so saya guna kali hijau juga. Carbon, single bond O. This carbon dia ada atas bawah dia, semuanya adalah CH3. Okay, so jom kita highlight sikit. Okay. O, CH3, CH3. So, C bonded dengan O, sini ada CH3, atas ni pun ada yang benda sama kan. Okay. Dan selepas O, kita masukkan balik kita punya MgBr. Followed by hydrolysis. H3O+. Ingat nama dia hydrolysis. So, kita akan dapat tertiary alcohol. Aku tak nampak, sini kan sikit lah. CH3, CH2, C atas ni CH3, bawah ini pun CH3, sini letak OH.
Okay. So dia dah jadi tertiary alcohol kat situ. Labelkanlah dia. Okay, this is tertiary carbon. Okay, sebab this carbon dia bond dengan 1, 2, 3. 3 carbon. So tertiary carbon. OH bonded to tertiary carbon. So dia akan jadi tertiary alcohol. Settle soalan kedua. Ada lagi. Yang ketiga, carboxylic acid. Okay. Kalau carboxylic acid, kita punya Grignard reagent tadi tu CH3CH2 magnesium bromide MgBr. Kita perlu tindak balaskan dia dengan CO2 dulu. Okay, CO2 ni kalau betul saja C double bond O double bond O. Okay, so CH3 CH2 single bond. Okay, katakan saya nak saya buat kali hitam lah pada saya punya CO2 ni. Okay, so this O, sebab dia ada 2 double bond, so double bond satu maintain, satu kita pecahkan jadi single bond O and then MgBr. Okay, highlightkan. So this is our CO2. So ini CO double bond and then patutnya tadi double bond, cuma dah jadi single lah kat situ. Okay. MgBr kat belakang. Okay. And then kita kena buat apa? Nak gantikan MgBr dengan H. So perlu buat hydrolysis. Dah tak mahu tu. H3O+. So dia akan jadi CH3 CH2. Yang belakang kali hitam tu C double bond O. So MgBr dah keluar, gantikan dengan H. So dapatlah carboxylic acid. So sila ingat ini punya reaction. Jangan lupa. Okay, so this is carboxylic acid. Okay, settle. Okay, soalan terakhir. Draw the structural formula of A to F. Bromobutane magnesium dry ether. So A mesti akan dapat Grignard reagent. Okey dulu bromobutane. Bromobutane 4 karbon, 2, 3, 4. Karbon kedua ada Br. So untuk structure A dia akan jadi yang Br tu dia akan jadi MgBr. Itu je beza dia. Ni Br, dia jadi MgBr. So this is A. Inilah A. Ni bromobutane, itu A. Okey. Selesai yang pertama. Yang kedua. 1-chloropropane KOH ethanol reflux. So B mesti dapat alkin. Alkin HBr H2O2 ini adalah anti-Markovnikov. Okay. So 1-chloropropane. Propane 1, 2, 3. 3 karbon Cl pada karbon hujung. So sini Cl. KOH ethanol reflux. B, so dia akan jadi alkin. So 3 karbon macam bumbung rumah ni double bond. So this is B. Anti-Markovnikov. So kalau you check balik, karbon hujung ni dia ada 2 H. H dengan H. Karbon ni cuma ada 1 H sahaja. Maksudnya H akan pergi ke karbon yang kurang H. Br pergi karbon yang ada banyak H. Sebabnya dia anti-Markovnikov. So dia punya major product Br dekat ujung. Right. Okay, so ini sebagai kita punya major product. Boleh? Okay. Lupa buka chapter alkin. Jangan malas nak selak balik alkin. Kimia ni dia sentiasa connected antara satu sama lain. Okay.
chloroethane with excess NH2. NH3. Sorry. Ini saya nak tunjuk sikit. Macam-macam version lah. Okay. Kalau dia guna excess NH2, okay, start dengan chloroethane ni yang biasa dulu. Chloroethane adalah CH3. Apalah sebab jalan. CH3, CH2, Cl. Dia tambahkan dengan NH3. So, salah satu H pada nitrogen akan combine dengan Cl. So, N akan bond pada carbon. Akan jadi CH3, CH2, single bond, NH2 amine plus HCl. Ini semuanya adalah dia set produk lah. Okay, so, kalau saya highlight pada saya punya NH3, dia jadi NH2. H3 dia jadi H2. Kurangkan satu H dia. Boleh? Okey. Tetapi kalau dia tambahkan dengan contoh ada R single bond NH2. So hasil dia CH3 CH2. Okey, buang satu H daripada nitrogen. So dia akan jadi NH. R masih lagi ada. Plus HCl. Okay, kita kurangkan H daripada N. So daripada H2 dia jadi H sahaja. Boleh? Okey, seterusnya ada lagi. Tak habis, sikit lagi. Kita lekat tu lah. Okay. R single bond N. Ini pun ada R lagi satu sebab R prime. Ini tinggal lagi satu H je. Betul H3. Ini jadi satu H. So apa jadi? CH3, CH2, and kat sini R, kat sini R prime. Tak salah mana pun. Plus HCl. So daripada ada H, terus tak ada H. Tak payah saya nak highlight. Okay. Dia buang satu H daripada nitrogen. Mesti buang H daripada nitrogen. So, kalau ketiga-tiga H pada N dah tak ada, macam mana? Okay. Yang ketiga. R single bond N. Kat sini R yang kedua. Ini pula R yang ketiga. Dah tak ada H. So, apa jadi? No reaction. Susah sangat. Ada H, buang H daripada N. Tak ada H, tak ada tindak balas. Settle. Okay, lagi dua dan kita habis chapter haloalkane. Ya Allah, gilirannya saya. Kenapa tu tak nak turun? Kenapa berlaku ni? Okay, D. Bromocyclopentane. Bromocyclopentane. So, 5 carbon. Ada satu BR. Tak kat sini BR. Ini adalah bromocyclopentane. When it react with KCN ke atau NaCN ke, dia akan tukarkan BR dengan CN. Buruk pula punya bonding. Pentagon. So, tadi BR digantikan dengan CN. Dia punya side product KBr. Sebab sini K kan. K keluar, BR keluar. Jadi KBr common tu. So, inilah saya punya structure E. Last sekali adalah NaOH 2 chloropropane, propane 3 carbon, CH3, CH kat sini Cl, sini CH3. This is 2 chloropropane. Jadi kita guna NaOH, saya punya F. Cl keluar, OH masuk. So CH3, CH ini akan jadi OH instead of Cl. Jadi CH3. So Na dengan Cl akan combine, dia akan jadi NaCl. So ini adalah saya punya F lah. Ini kalau siapa yang buat dia punya assignment tu ada halogen, guna NaOH tu dapat alkohol. Boleh kata nucleophilic substitution reaction. Settle masalah awak. Pelajar benda yang ada. Cuma you kena buka sikit
buku rujukan chapter-chapter yang seterusnya. Tapi benda tu dah hantar, dah lepas. Benda yang lepas jangan dikenang. Abaikan je. Alright. So, ini sahaja chapter Alkene. Halo Alkene, abaikan. Okay, ini je chapter Halo Alkene. So, hopefully awak boleh belajar dengan tenang dan cubalah memahami Halo Alkene punya reaction mechanism. 2 je. Itu yang terakhir dalam SEM ni. 2 SN1, SN2. Kena pada selamat. Dan itu je lah. Okay. Alright. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.